di Syria, di mana, di negara-negara Arab, di negara-negara Eropah, nak pergi masjid susah, nak dengar azan susah. Apatah lagi ni sahabat-sahabat kita di Palestin. Bukan saja nak pergi masjid susah, nak hidup, nak tidur pun dalam ketakutan. Kita ada kipas, mereka hari ini tak ada elektrik, tuan-tuan. Elektrik dah disekat, air dah disekat, segala semua sekatan-sekatan semua dah disekat. Kalau kita duduk dalam itu, tuan-tuan, kita tak tahulah bagaimana keadaan kita. Bukan sahaja bagaimana keadaan fizikal kita, kita pun tak tahu bagaimana keadaan iman kita. Duduk dalam medan perang, duduk dalam keadaan dipenjarakan dengan penjara terbesar di dunia dan sebagainya. Kita tak tahu, tuan-tuan, bagaimana keadaan iman kita. Sebab itu kita bersyukur hari ini kita duduk kat sini. Tetapi duduk kita, jangan kita lupa, tuan-tuan, kita fikirkanlah bagaimana masalah ummah kita, bagaimana sahabat-sahabat saudara kita di luar sana, dan kita panjangkanlah dengan bantuan-bantuan yang paling mustajab, iaitu doa. Ad-doa silahul mu'min. Doa ni senjata orang mukmin. Maka kita sampaikan, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa, Ustaz saya doa kunut nazilah ni tak hafal, Ustaz, Allahumma inna naj'aluka, tak apalah, tak hafal pun kita bacalah doa lain, tuan-tuan. Bacalah dalam hati kita, Allah SWT turunkan bantuan kepada sahabat-sahabat kita di sana. Tuan-tuan, mati Allah SWT, kita masuklah, tak nak panjang-panjang kan, sebab masa kita, sebab siang ni cepat, pukul 7 dah siang, tuan-tuan. Bulan lepas kita dah bincangkan berkaitan dengan satu tajuk dosa besar kita, iaitu berkaitan dengan sombong, angkuh, takbur, ujub, sum'ah dan sebagainya yang berkaitan dengan hati. Dan saya tak panjangkan, tuan-tuan, sebab panjang perbincangan itu. Tapi kita tajuk tu dah lepas. Mudah-mudahan Allah SWT jauhkan kita daripada sakit hati, penyakit hatilah. Sebab penyakit hati ni ada dalam semua manusia akhir zaman. Ada perasaan bangga, perasaan ujub ni, tuan-tuan, ada dalam hati masing-masing. Maka kita kena minta dengan Allah SWT, Allah SWT jauhkan, bersihkan hati kita daripada perasaan-perasaan sombong ini. Macam saya sebut hadis Nabi SAW, kalau tuan-tuan ingat kan, yang memberikan kesan dalam kehidupan kita, Nabi SAW sebut, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala zarratin min kibr. Ni saya selalu sebut, tuan-tuan, setiap kali datang kena sebut, sebab ni penyakit yang paling besar. Nabi SAW sebut, tidak akan masuk syurga barang siapa yang dalam hatinya ada sebesar zarah daripada sifat sombong, kibr. Ni kita kena elakkan, tuan-tuan. Ada terdetik je kita istighfar, Ada benteng-benteng yang saya dah ajar bulan lepas, diharapkan diamalkanlah, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan amalkan bulan lepas, bulan ni datang, tuan-tuan akan terasa dia punya kesan. Kalau tuan-tuan betul dengan niat, tuan-tuan betul dengan apa yang kita belajar, InsyaAllah tuan-tuan akan datang dalam ketenangan, walaupun penat, walaupun stres, walaupun dengan masalah-masalah yang berlaku dalam masyarakat kita, dengan keluarga kita dan sebagainya. Tapi tuan-tuan amalkan dengan terapi yang saya ajar tu, iaitu terapi apa, tuan-tuan? Terapi apa ni? Ingat ke tak ingat dah? Ustaz tak sempat nak amal, Ustaz bulan lepas tak bawa nota, tak menulis, Ustaz. Iaitu terapi Fatihah. Ke ada yang dah amal ke? Dah amal lah, tengok semua angguk tu, kira amal lah, tuan-tuan. Beramal. Kalau tuan-tuan beramal, hari ni lepas subuh tuan-tuan akan baca 6 kali surah Fatihah, 7 wakaf. Sebab hari ni hari Ahad kan. Hari Senin 7 kali, hari Selasa dia akan start daripada 1 kali setiap kali lepas solat. Amalkan, tuan-tuan. Yang penting, tuan-tuan, kita niat Allah SWT lindung kita rohani dan juga jasmani daripada kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, dan juga yang ketujuh, Allah SWT jaga hati kita daripada rohani dan juga jasmani. Tuan-tuan, kalau amal, insyaAllah akan datang ketenangan. Saya cakap sebab kita cuba buat, tuan-tuan. Bukanlah kata cakap ni terbaik, tak. Tetapi kita cuba beramal dengan apa yang disampaikan oleh tuan-tuan guru kita, insyaAllah, untuk kita amalkan dalam kehidupan. InsyaAllah, tuan-tuan, kita akan rasa tenang dan Allah SWT akan lindungkan diri kita, keluarga kita daripada musibah, daripada ujian-ujian yang besar dan sebagainya. Tuan-tuan cuba amal, tuan-tuan. Kalau yang belum beramal, yang dah beramal, teruskan. Yang dah amal, yang belum amal, tuan-tuan lepas ni tuan-tuan beramal lah. Start daripada hari Selasa kan, terapi Al-Fatihah. Satu je terapi saya ajar, daripada berpuluh-puluh terapi tu, dia banyak terapi. Terapi muhasabah ada, terapi hadis ada, terapi mental ada. Ni beza sikit dengan terapi dekat hospital, tuan-tuan. Kalau hospital dia ajar fisioterapi tu lain. Dia ajar senaman, dia ajar tuam, dia ajar itu kan. Ni terapi melibatkan kita punya anggota zahir dan juga
batin. Itu yang paling penting tuan-tuan. Kita kena ada backup tu semua. Bukanlah kata kita punya batin, orang kata terapi Al-Quran semua dah ada, sakit kita tak pergi hospital, tak adalah tuan-tuan. Sebab kita mengadu dengan Allah, baru kita mengadu dengan manusia. Ini konsep-konsep ni kita kena buat. Tuan-tuan mati Allah SWT, pagi ni ada dua tajuk yang saya cuba nak bincang dengan tuan-tuan dalam kitab dosa-dosa besar ni. Sebab kita dah setahun lebih tuan-tuan buka kitab ni, baru tajuk ke-16. Baru tajuk ke-16 dalam dosa-dosa besar ni, daripada 76 dosa besar yang digariskan oleh Imam Az-Zahabi. 76, kita baru bincang yang ke-16 dan juga ke-23. Pagi ni saya gabungkan tajuk ni secara ringkas. Kita tak bincang panjang tuan-tuan, sebab dia melibatkan, kalau bincang panjang dia masuk kitab fiqh. Tapi hari ini kita bincang berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh Allah SWT dan juga hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan ancaman kepada mereka-mereka yang terlibat dengan dosa-dosa besar mengikut tajuk-tajuk yang kita bincangkan. Dosa yang besar kita dah bincang tahun lepas, iaitu berkaitan dengan syirik kan. Kemudian adalah dosa-dosa yang banyak yang diceritakan itu bukan supaya kita buat, tak, supaya kita tak buat dan kita elakkan daripada kita lakukan dosa besar. Sebab dosa ini tuan-tuan, tak taubat, maka ancaman yang Allah SWT bagi sangat besar. Sangat besar. Macam tadilah, tak masuk syurga walaupun ada sebesar zarah. Itu sebesar zarah. Kalau sebiji kacang tuan-tuan, sebesar zarah tak nampak. Kalau sebiji kacang tu besar. Kita sebesar bola, ada sebesar bangunan, dia punya sifat sombong dan sebagainya. Yang tadi sebesar zarah, tak masuk syurga. Yang lebih besar, lamanya dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita takut tuan-tuan. Dalam dosa ni semua cerita tentang neraka. Dia tak ada cerita tentang buat dosa masuk syurga, tak ada. Kecuali taubatan nasuha, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu taubat ni tuan-tuan, istighfar ni kena buat tiap-tiap hari. Tadi saya terbaca atas tu, daripada Jakim keluarkan kan, Saidul Istighfar. Ni kita dah bincang pandang berkaitan dengan penghulu istighfar. Jangan sampai tak ada yang tak hafal tuan-tuan, kena hafal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, itu hafal dan amalkan tiap-tiap hari. Ini pendinding besar tuan-tuan, dan kita nak minta ampun kepada Allah SWT atas setiap dosa yang kita buat. Sama ada dosa kita dengan Allah, dosa kita dengan Rasulullah, dan juga dosa kita kepada manusia. Tuan-tuan muslimin muslimat, pagi ini kita bincangkan sikit berkaitan dengan tajuk ke-16, iaitu berkaitan dengan kesaksian. Sebab kesaksian ni jadi saksi lah tuan-tuan. Masuk fiqah sikit, tapi tak adalah fiqah sangat, sebab dia berkaitan dengan ancaman dan juga berkaitan dengan sumpah. Sumpah ni kalau tuan-tuan buka kitab fiqh, mungkin ada tuan-tuan, dia memang ada tajuk qasam tu. Tajuk berkaitan dengan sumpah. Panjang cerita tentang sumpah ni tuan-tuan. Kita akan bincangkan pagi ni berkaitan dengan kesaksian palsu dan juga sumpah palsu. Sebab saya kaitkan dua-dua sebab dia ada kaitan tuan-tuan. Berkaitan dengan palsu-palsu ni. Ini banyak yang manusia buat hari ni, terutama berkaitan dengan kesaksian. Sebab kesaksian ni tuan-tuan jadi saksi kan. Saksi ni bukan sahaja saksi dekat dalam mahkamah. Dalam mahkamah kita jadi saksi, betul kan? Kalau berlaku perceraian, kalau pergi mahkamah syariah lah, buat harta sepercarian, buat tuntutan apa? Tuntutan fasah. Bukan tuntutan cerai tuan-tuan. Kalau tuntutan cerai dekat mahkamah, dia tak panggil saksi. Dia panggil orang yang plaintiff dan juga defendant. Plaintiff ni orang yang mohon, defendant ni orang yang mempertahankan diri, suami lah ataupun isteri. Dia dua-dua tuan-tuan. Yang mohon cerai ni dua, sama ada suami ataupun isteri. Walaupun kuasa talak dekat suami tetap tidak boleh melafazkan talak di rumah ataupun di mana-mana. Dia mesti lafaz talak di depan hakim. Ada saya jumpa banyak kes tuan-tuan, suami yang mohon. Walaupun suami itu ada kuasa talak, hakim kata jangan jatuh talak. Pergi kaunseling, dia kena pergi. Dia tetap tak boleh lafaz talak. Kalau lafaz juga dekat luar, dia akan jadi kes lain tuan-tuan. Dia ada pendakwaan, ada denda dan sebagainya. Kalau mohon biasa, dia tak ada. Dan untuk kes perceraian, dia tak ada saksi. Dia tak perlu kepada saksi. Tapi berkaitan dengan fasah ada saksi tuan-tuan. Fasah tuntutan untuk membubarkan perkahwinan. Kena pukul, kena itu, tak ada bagi nafkah dan sebagainya, itu memerlukan saksi. Dan juga kes-kes lain lah. Kes liwat, kes apa lagi. Kes-kes yang berkaitan dengan hudud, qisas dan juga ta'zir. Hudud, qisas, ta'zir. Hudud tuan-tuan tahu kan hudud. Hudud ni bukan semua jenayah hudud tuan-tuan. Had ni, hukum hudud ni ada 6 jenayah je yang terlibat kan. Merompak, kemudian mencuri, lagi apa? Zina,
qazaf ni buat apa? Buat tuduhan orang perempuan berzina, orang lain berzina, dan juga zina sendirilah. Itu hukuman berkaitan dengan hudud dia tak ada melibatkan saksi, tuan-tuan. Dia bukanlah tak terlibat, dia kena ada saksi, dia ada kesaksian, dia tidak melibatkan sumpah tadi. Dia tidak melibatkan sumpah. Had, ta'zir, qisas dia tidak melibatkan sumpah, tetapi dia melibatkan saksi lah. Kalau dia syahadah dipanggil, syahadah dan juga bayinah ni bukti, syahadah ni penyaksian. Sebab tu dalam kitab fiqh dia ada nak jadi saksi ni, dia ada syarat-syarat dia. Imam Syafi'i kata sekian, Imam Hanafi kata sekian. Dia tak sama, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan belajar fiqh perbandingan ni, imam ni kata pendapat dia sekian. Kita kalau kat Malaysia Imam Syafi'i, kita ikut pandangan Imam Syafi'i. Tapi ada juga dekat Malaysia, tuan-tuan, ada yang kita ikut bergantung kepada situasi. Kita ikut mazhab Syafi'i, kita ikut mazhab lain. Ada, tuan-tuan. Tapi bukan berkaitan dengan saksi lah. Berkaitan dengan zakat, berkaitan dengan perkara-perkara lain. Dia ikut kesesuaian satu-satu tempat. Itu, tapi yang menetapkan bukan kita, tuan-tuan. Yang menetapkan berkaitan dengan perkara ni mesti ulil amri. Atau pemerintah, orang yang ada kuasa untuk menetapkan satu-satu ketetapan, peraturan. Dia bukan kita suka-suka. Begitu juga berkaitan dengan hudud, qisas, bukan kita yang laksanakan. Yang laksanakan ulil amri. Terpulang kepada ulil amri. Sebab tu jadi ulil amri ni jadi pemimpin bukan satu benda yang mudah, tuan-tuan. Dia tanggungjawab yang dipikul tu sangat besar. Banyaklah alasan depan Allah SWT nak jawab, tuan-tuan. Setiap perkara yang dibuat oleh pemimpin. Pemimpin ni bukan kena jadi pemimpin negara je, tak. Maksudnya kita dah bincang tentang pemimpin sebelum ni kan. Pemimpin masjid, pemimpin dalam rumah, pemimpin dalam masyarakat, pemimpin dalam negeri, dalam negara, semua itu akan dipersoalkan oleh Allah SWT. Sebab tu Nabi SAW sebut, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kamu adalah, dia sebut pengembala ataupun pemimpin, ada tanggungjawab. Maka kamu akan dipertanggungjawabkan di atas apa yang kamu pimpin. Besar, tuan-tuan, tanggungjawab. Banyak nak jawab depan Allah SWT. Jangan kata orang kata ini kita nak lalu titian sirat sepantas kilat. Boleh dapat, tak ada masalah pun. Cuma kena lalu hisab di mahsyar tu, tuan-tuan, sangat panjang. Sangat panjang. Hatta satu ketika sahabat Nabi SAW kan, dia ada satu orang sahabat yang beriman miskin, ada satu sahabat yang beriman kaya. Yang beriman miskin masuk syurga cepat. Yang kaya ni masuk syurga 500 tahun lewat daripada yang miskin tadi. Sebab apa? Sebab harta dia banyak nak kena hisap. Bukan dosanya banyak. Kalau macam kita, dosa kita banyak nak kena hisap. Sahabat banyaknya harta yang diinfakkan untuk dihisap dan sebagainya. Itu banyak beza kita, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan, mati Allah SWT berkaitan dengan kesaksian ni, Allah SWT sebut dalam Al-Quran, fajtanibur rijsa minal awthan wajtanibu qaula zur. Maka jauhilah kekotoran syirik yang disebabkan oleh penyembahan berhala, dan jauhilah perkataan yang dusta. Itu Allah SWT sebut dekat tu. Penyembahan berhala tu sekadar penyembahan berhala individu kepada berhala. Tetapi penyembahan ataupun kesaksian dusta ni, tuan-tuan, dia kesan cukup besar dalam masyarakat. Besar, tuan-tuan. Dia ada orang buat kesaksian itu, saksi dia tahu benda tu salah, tetapi dia kata benda tu betul. Akhirnya dia menyebabkan orang yang bersalah betul, bebas, orang yang sepatutnya bebas bersalah. Berlaku tak berlaku dalam masyarakat kita? Berlaku, tuan-tuan. Sama ada benda tu, hukuman ni ditetapkan di luar daripada mahkamah. Ada just penyaksian biasa. Ada jumpa, ni betul. Akhirnya dibuat hukum sendiri dululah, tuan-tuan. Sekarang ni lebih kepada mahkamah lah pula. Begitu. Akhirnya dia menyebabkan orang lain mengambil hak orang lain. Melibatkan harta sepejarian. Melibatkan, kerana ada penyaksian berkaitan dengan satu ketika dulu dekat mahkamah ada juga nak menetapkan orang ni kaya ke orang ni miskin. Kena dipanggil saksi. Hari ni kaya bolehlah tetapkan, tuan-tuan. Tengok akaun, tengok harta, tengok apa yang dia ada, aset yang dia ada, kita tahu dia kaya ke dia miskin. Kalau dulu tak, dia kena melibatkan saksi. Sebab itu, tuan-tuan, kesaksian ni sangat penting. Kalau kita dipanggil jadi saksi, cakaplah apa yang kita tahu. Kadang-kadang sekarang ni akhir zaman, tuan-tuan, dia ada melibatkan pendakwaan, dia ada melibatkan peguam dan sebagainya. Bagaimana nak diuruskan kes
supaya orang ni lepas. Dipanggillah, dibentuk saksi-saksi. Itu yang tak boleh tuan-tuan. Saksi dibentuk, bukannya saksi yang betul-betul saksi. Maksudnya saksi palsu. Ni orang ni tak betul. Ni kita nak lepaskan dia ni, kena buat pengakuan. Hari ni orang cerita wallahi wabillahi watallahi, cerita bab sumpah ni tuan-tuan, kat mana-mana orang buat sumpah. Dekat dalam masjid, dekat dalam mahkamah, semua orang berani buat sumpah semata-mata untuk lepas daripada satu-satu perkara. Nanti kita akan cerita bab sumpah sikit tuan-tuan. Apa sumpah yang boleh, apa yang sumpah yang tak boleh. Biasa ada orang sumpah, wallahi aku dah betul aku buat, betul aku pergi sana. Tu dia ada lain pula tuan-tuan. Ada yang sumpah yang kita buat, kita langgar, akhirnya kita bayar denda, dan akhirnya ada satu sebut sebagai sumpah palsu. Itu pun ancaman daripada Allah SWT sangat besar. Tuan-tuan mati Allah SWT, kita tengok hadis Nabi SAW berkaitan dengan ancaman-ancaman orang yang bersaksi palsu. Maksudnya cakap tak betul lah, cakap bohong, buat satu perkara bohong. Terutama berkaitan dengan penyaksian ini. Pergi mahkamah cakap bohong. Orang ni buat, orang ni tak buat, orang ni buat, orang ni tak buat. Sedangkan dia tak tahu ancaman yang Allah SWT bagi sangat besar. Walaupun kalau kita bincang tuan-tuan, bincang berkaitan dengan kelayakan saksi, dia sedikit berbeza lah berkaitan dengan mahkamah dan juga apa yang ada dekat dalam kitab fiqah. Hampir sama tetapi ada yang berbeza lah. Dia banyak kelonggaran tuan-tuan, banyak kelonggaran, sama ada di mahkamah sivil ataupun di mahkamah syariah. Kalau mahkamah sivil dahsyat tuan-tuan, buat saksi palsu je. Baru ni saya tengok satu kes pembunuhan. Dia punya saksi tu direka tuan-tuan. Ni yang sivil tuan-tuan, kes pembunuhan. Sebab kita tak ada kisos kan, bunuh atas bunuh kan, tak ada. Kita banyak kepada hukuman sivil. Syariah kita laksanakan tuan-tuan untuk hukuman bunuh. Tak ada. Kita lebih hukuman mahkamah syariah kita lebih bukan hudud tuan-tuan, lebih kepada takzir. Tapi kalau kes bunuh dia tak akan pergi ke mahkamah syariah, tak ada tuan-tuan. Kes bunuh dia pergi ke mahkamah sivil. Saya tengok satu kes baru, kes bunuh tapi non muslim lah. Saksi-saksi banyaklah muslim dan sebagainya. Dia buat pengakuan palsu dan memang itu palsu. Akhirnya dipenjarakan 7 tahun tuan-tuan. Sebab mulut je kena penjara 7 tahun, bukan sebab membunuh. Kalau sebab bunuh, kena bunuh lah kan. Kadang-kadang kena penjara semua hidup. Kalau Malaysia rasanya dah ditarik dah dia punya hukuman bunuh tu kan. Semua hukuman bunuh akan datang, dah tak ada dah. Dah tak ada hukuman bunuh. Maksudnya di mahkamah sivil. Begitu juga kat mahkamah syariah, bukan hukuman bunuh tuan-tuan. Denda ratus-ratus ribu tak ada. Macam kita pernah sebut kan. Mahkamah syariah paling tinggi berapa je? RM5,000, 3 tahun penjara, 6 kali sebatan. 356 tuan-tuan. RM3,000, 5 tahun penjara, 6 kali sebatan. Paling maksimum. Jarang lah orang kena maksimum ni tuan-tuan. Jarang sangat lah. Kalau orang kena tangkap haluat pun paling-paling kena RM1,000. Agak-agak tak ada duit, hakim bagi diskaun 800. Pergi kahwin kat Thailand kan. Pergi kahwin kat Thailand, kesalahan pertama. Okey, kena denda pun paling maksimum RM1,000 je. Penjara jarang tuan-tuan. Kalau penjara paling lama mahkamah syariah, saya pernah dengar ceramah, satu orang ceramah tu cakap 7 hari je. Itu pun dah stres dah orang kat dalam penjara. Sebab penjara bukan berbeza tuan-tuan. Dia berbeza dengan lock up. Lock up lain. Tuan-tuan pergi balai polis, tuan-tuan pergi pejabat agama. Pejabat agama ada lock up tuan-tuan. Dia bukanlah lock up, tempat tahanan. Tapi macam lock up lah, ada jaring. Saya pernah masuk. Kat Kelang tu saya masuk sekejap. Terasa lain macam tuan-tuan. Tapi tandas tak ada lah dalam tu. Dia sekadar tempat tahanan. Dia bukan lock up. Tapi kalau tuan-tuan masuk penjara sungguh, dia berbeza. Dia bukan duduk seorang-seorang. Kalau tahanan yang memang seorang-seorang tu yang kes besar lah. Tapi biasa akan disumbat ramai-ramai. 20 orang, 15 orang satu penjara. Tandas satu tuan-tuan. Tandas tak ada pintu pula tu. Sanggup tuan-tuan duduk? Tak sanggup tuan-tuan. Kepala kena botak. Tak boleh ada rambut-rambut ni, tak boleh. Walaupun rambut tuan-tuan tinggal separuh, tetap akan dilicinkan juga. Masuk penjara. Sama. Pakai pula baju lokap. Tak sanggup tuan-tuan. Jangan dibuatlah. Jangan buatlah tuan-tuan. Habiskanlah sisa-sisa hidup kita dekat Sungai Lang Baru ni. Jangan sampai ke lokap tuan-tuan. Ada orang tuan-tuan. Dah hujung-hujung, dah nak pencen, masuk lokap. Dan sebagainya. Itu kita kena elakkan tuan-tuan. Termasuk ni. Jadi saksi pun palsu kena. Mahkamah syariah tak adalah. Mahkamah syariah ni kalau saksi dia lebih kepada sumpah lah. Ataupun dosa lah. Dosa yang Allah Ta'ala tetapkan dalam hadis dan juga dalam Al-Quran. Berkaitan dengan orang yang bersumpah palsu ni. Okey, hadis Nabi SAW, la tazulu qadama syahid zur yaumal qiyamah hatta tajiba lahun nar
tidak akan berganjak dua kaki pemberi kesaksian palsu pada hari kiamat sehinggalah neraka menjadi balasan yang mesti baginya. Confirm tuan-tuan, confirm masuk neraka Allah SWT. Sebab tu tuan-tuan, kita ni sebesar-besar dosa yang kita buat, pastikan ada taubatan nasuha. Takut kita tak sempat tuan-tuan, tak apalah aku taubat tahun depan lah. Dosa yang aku buat tahun lepas tu, taubat tahun depan lah. Tak boleh tuan-tuan, dia tak boleh tangguh-tangguh. Walaupun kalau kita belajar bab sumpah ni, ada pendapat mazhab, sumpah dilanggar, boleh tak kita lewat-lewatkan dia punya kafarah, pembayaran sumpah. Kalau langgar sumpah, tuan-tuan buat sumpah, tuan-tuan langgar sumpah, tuan-tuan kena bayar denda kan. Denda bukanlah denda pergi mahkamah, tak. Denda tuan-tuan bayar dekat majlis agama, kat Baitul Mal, ataupun tuan-tuan bayar sendiri setiap sumpah yang tuan-tuan buat. Tak boleh ditangguh, tak boleh tangguh. Ulama kata boleh ditangguhkan. Tetapi kalau boleh, dibayar segera mungkin. Setiap apa yang kita buat. Macam kita kena denda lah. Kita kena saman bayar parking kan, tak bayar parking. Kalau kita bayar dalam tempoh berapa jam, kita dapat diskaun. Yang itu juga macam ni tuan-tuan. Bukanlah dapat diskaun. Maksudnya, dia mengelakkan kita mendapat ancaman yang Allah SWT bagi kepada kita. Sebab itu, Allah SWT sebut, berkaitan dengan pembohongan ni tuan-tuan, kesaksian palsu ni, innallaha la yahdi man huwa musrifun kazzab. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang yang melampaui batas lagi pendusta. Dan banyaklah hadis Nabi SAW sebut, mahukah aku kabarkan kepada kamu tentang sebesar-besar dosa? Ia adalah syirik kepada Allah, derhaka kepada ibu bapa, kata-kata dusta dan pengakuan palsu. Syirik sekali, last sekali pengakuan palsu. Hadis ni Nabi SAW sebut berulang-ulang kali, sehingga sahabat-sahabat takut tuan-tuan. Takut apa? Takut itu betul-betul terjadi tuan-tuan ketika itu. Dan mereka mengharapkan Nabi tak sebut. Nak kata Nabi tekankan tentang syirik, tentang derhaka kepada ibu bapa, tentang pendusta dan sebagainya, pengakuan palsu ni. Sebab itu kita kena jauhkan tuan-tuan, sebab ancaman yang Allah SWT sangat besar. Sebab itu tuan-tuan, kalau berkaitan dengan syahadah ni, saya sebut sikit lah, nak jadi saksi ni, kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, pertama dia kena beragama Islam. Kedua, dia bukan hamba. Sekarang ni tak ada perhambaan tuan-tuan, merdeka tu tak ada lah. Kemudian mukallaf. Mukallaf ni maksudnya dia macam kita lah, mukallaf. Dia bukan budak-budak yang belum mukallaf, yang belum balik, yang belum memayis dan sebagainya. Kemudian adil, menjaga maruah dan tidak ada tomahan. Ini panjang perbincangan tuan-tuan. Tidak sampai satu tahap. Kalau penyaksian dalam had ni tuan-tuan, tiada tomahan itu, sampai satu tahap dia cek. Kencing berdiri tak berdiri. Pernah cakap bohong tak cakap bohong. Kalau kita tak ada. Kalau kita tuan-tuan dekat mahkamah kita al-hukmu bizawahir. Kita berhukum dengan apa yang kita nampak. Orang ni boleh jadi saksi. Okey, terus alatul, terus jadi saksi. Dia tak adalah cek secara detail begitu. Dia macam kita jadi saksi nikah sekalipun. Saksi kepada wakalah nikah sekalipun. Saya pun, kalau wakalah banyak, kalau saya akhir-akhir ni banyak buat wakalah tuan-tuan. Wakalah orang nak nikah kat tempat lain, dia datang jumpa kita buat wakalah. Wali dia datang buat depan kita. Kena pastikan saksi yang kita panggil. Sebab nak buat wakalah ni kena saksi tuan-tuan. Dia wakalah ni tak boleh antara seorang dengan seorang. Dia mesti dengan ada saksi. Saksi ni pun kena pastikan saksi-saksi ni saksi yang adil. Saya pun kalau pastikan macam tu. Hatta orang yang nak jadi saksi, saya juga nikah macam Ustaz Nodi. Saya baru jadi nikah Ustaz. Baru berapa minggu ni asyik nikahkan orang tuan-tuan. Tapi kat semua kat pejabat agama lah, tak adalah dekat masjid. Saya pastikan saksi yang saya bawa, yang walaupun staff tuan-tuan, pastikan ni mokok tak mokok, sampai tahap macam tu lah. Tu saya lah. Bukanlah kita kata orang mokok tak boleh jadi saksi. Tak boleh, tak masalah. Cuma kita nak jaga tuan-tuan sebab dia melibatkan nak hukum kan. Kita nak orang nak bina bahtera, kita nikahkan orang. Macam-macam tuan-tuan. Saya wali hakim lah tuan-tuan. Orang yang tak ada wali, saya lah wali dia. Kat mana-mana kan. Itu berkaitan dengan kesaksian. Banyak tuan-tuan berkaitan dengan syahadatul zur ni. Kalau kita nak cerita terlalu banyak. Tuan-tuan, kesaksian ni, jadi saksi kena ingat, dia bukan sahaja melibatkan urusan-urusan jenayah, harta sepercarian, saya sebut tadi perceraian, fasah dan sebagainya, qazaf, li'an tak adalah, liwat dan sebagainya, melibatkan hukum-hukum di mahkamah, orang yang kena tangkap halwat. Sebab tu saya tak suka jadi penguasa tuan-tuan. Kita pergi tangkap orang, kita kena sapina. Tuan-tuan tahu sapina? Sapina ni kita kena dipanggil kita pergi mahkamah,
duduk dalam kandang saksi, kena bagi penyaksian. Takut tuan, saya tak pernah lah, kawan-kawan cerita tuan-tuan, sebab saya tak pernah duduk lagi bahagian buat kuasa, minta jauh. Takut dengar pula kan kat video ni kan. Bukanlah tak berani, tapi belum sedia tuan-tuan. Duduk dekat undang-undang keluarga ni pun rasa macam dah berat dah. Ingat kat masjid je berat, rupanya banyak tanggungjawab yang kita perlu laksanakan. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, itu berkaitan dengan kesaksian palsu. Banyak tuan-tuan, kalau kita buka kitab fiqh ataupun kitab fiqh yang mudah untuk kita buka kitab fiqh manhaji. Itu paling mudah lah. Kita ada mutaj, macam-macam lah, kita banyak kitab fiqh ni. Kitab fiqh manhaji ni mudah untuk faham. Untuk kita faham berkaitan dengan mazhab Syafi'i ni, kita boleh belajar tuan-tuan berkaitan dengan kesaksian. Yang kedua berkaitan dengan sumpah. Sumpah ni yang paling banyak orang buat ni. Sikit-sikit sumpah. Kita pun tuan-tuan. Dan untuk sumpah ni banyak tuan-tuan. Kalau dulu sumpah paling banyak tuan-tuan tu kat mana? Dekat pasar. Orang bukan pasar tu, maksudnya bukanlah pasar dekat macam pasar awam ni, tak. Pasar lah, tempat orang berjual beli. Kedai ke kat mana ke, orang bersumpah, wallahi ni barang ni baik, wallahi ni, semua dia sumpah atas nama Allah. Boleh tak boleh tuan-tuan? Dia bukanlah kata tak boleh. Dia kalau tuan-tuan buat betul, tak ada masalah. Masalahnya bersumpah tak betul. Kata barang baik, sekali dapat barang lain. Tu walaupun kalau ni banyak orang yang buat online tuan-tuan. Online ni pun banyak perbahasan dia berkaitan dengan dalam kitab fiqh. Macam mana dia punya qabat, macam mana dia punya akad, macam mana, banyaklah bincangan. Tapi ada banyak ulama yang mengharuskan dengan hujah-hujah, dengan kias dan sebagainya. Cuma kita nak cerita macam mana orang nak melariskan satu barang sumpah. Kalau sumpah tu, dia sumpah ada 3 tuan-tuan. Pertama sumpah yamin al-lagwi. Yamin ni kanan. Yamin ni kalau bahasa Arab sumpah lah. Ya mim ya nun kan. Sumpah. Ataupun qasam. Qasamah. Dia sumpah. Sumpah ni kalau sumpah lagwi, dia sumpah yang Arab sebut litakkid, untuk mengukuhkan satu hujah. Betul, wallahi aku pergi sana. Wallahi aku pergi masjid. Wallahi aku makan dengan imam tadi. Macam tu. Dia just untuk mengatakan sesuatu untuk menguatkan dia punya hujah. Dia bukan sumpah yang sumpah kalau aku langgar sekian. Sumpah aku buat ni kerana ni. Dia beza tuan-tuan. Ni sumpah untuk mengukuhkan satu hujah. Tapi kalau boleh kita elakkanlah tuan-tuan, kita buat satu benda ni sikit-sikit sumpah. Nanti takut-takut kita jadi sesumpah tuan-tuan. Tuan-tuan tahu sesumpah ni duduk kat dinding putih, dia jadi putih. Duduk dekat kapet hijau, dia jadi hijau. Duduk dekat merah, dia jadi merah. Tu namanya sesumpah. Zaman-zaman belajar tu ada ramai sesumpah tuan-tuan. Duduk kat sini dia jadi orang tu, duduk kat sini jadi orang ni. Berlaku tak berlaku masyarakat kita? Banyak tuan-tuan sesumpah tuan-tuan. Saya teringat pula sesumpah sebab ada kawan saya kena tuduh sesumpah tuan-tuan, kesian dia. Tapi kita rapat dengan dia tuan-tuan, rapat. Dia apa juga berlaku dalam kita punya perbezaan pendapat, kita tak boleh kata orang benda-benda tak baik tuan-tuan. Itu kita kena pegang lah. Selagi mana dia Muslim, kita kena jaga dia itu saudara kita. Sekarang ni kan dalam masyarakat kita begitu kan. Orang ni tim lain, orang ni tim lain. Akhirnya kita jarakkan hubungan. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Lagi-lagi masuk masjid. Inilah tempat utama kita untuk bersatu. Itu pertama tuan-tuan, yamin al-lagwi. Yang kedua yamin munaqidah, iaitu bersumpah dengan nama Allah dengan maksud memang untuk bersumpah dengan ketentuan syarak. Yang ni kena bayar kafarah. Tuan-tuan bersumpah, saya bersumpah saya tak buat sekian. Saya bersumpah saya ni sekian. Dia bersumpah kerana Allah, buat satu perkara dia bersumpah. Langgar sumpah tuan-tuan. Saya bersumpah saya takkan pukul isteri saya. Tiba balik rumah dia pukul isteri dia. Dia langgar sumpah tuan-tuan. Walaupun main-main macam tu, nampak macam main-main tuan-tuan, tapi dia tetap bersumpah. Bersumpah ni bukan sekadar sebut sumpah. Wallahi, wabillahi, watallahi. Langgar sumpah tuan-tuan. Kalau dia langgar, dia kena bayar kafarah lah. Bayar denda lah. Cerita tentang kafarah ni banyak pula dia punya bahagian tuan-tuan. Kafarah ni tak semua benda tuan-tuan. Tak semua kesalahan ada kafarah. Dia ada kafarah orang yang bersetubuh ketika bulan Ramadan. Yang kedua, kafarah berkaitan dengan orang yang melanggar sumpah dan juga tidak mampu melaksanakan nazar wajib. Dan ketiga, lelaki yang bersetubuh dengan wanita ataupun isterinya ketika haid. Dia ada 3 je sebenarnya kafarah ni. Yang lain tak ada tuan-tuan. Itu yang dalam kitab fiqh lah. Tapi yang kita bincangkan berkaitan orang langgar sumpah ni. Cuma langgar sumpah yang kedua ni tuan-tuan, dia tak seberat langgar sumpah yang pertama. Kalau misalnya bersetubuh ketika bulan Ramadan, dia kena bayar denda apa tuan-tuan?
puasa 2 bulan berturut-turut. Tak larat tuan-tuan, jangan dibuat. Tak larat kita kan. Tak mampu bagi makan 60 orang fakir miskin. Kalau tak mampu juga dekat seorang hamba. Dia ada peringkat-peringkat dia. Tapi beza dengan langgar sumpah ataupun orang yang bernazar wajib tapi tak mampu nak laksanakan. Maka dia boleh dibayar kafarah. Pertama tuan-tuan, dia kena bagi makan. Langgar sumpah ni tuan-tuan. Kalau misalnya kita ada langgar sumpah sebelum ni kan, kita taubat, kita pertama tuan-tuan, dia sekali, dia tak berulang-ulang tuan-tuan. Kalau sumpah tu banyak, tuan-tuan buat sumpah langgar, buat sumpah langgar, banyaklah tuan-tuan kena bayar. Pertama, bagi makan dekat orang fakir miskin sehingga kenyang 10 orang. Tak mampu tuan-tuan, kita belikan pakaian untuk fakir miskin 10 orang. Ini mampu orang buat tuan-tuan. Cuma jangan dibuatlah sumpah tu. Kita anggaplah sedekah kan tuan-tuan. Tak mampu juga, kita merdekakan hamba. Sekarang hamba tak ada. Dan Nabi SAW sebut, bukan Nabi, Allah SWT sebut, tak mampu juga, kita puasa 3 hari. Dia tak berat lah tuan-tuan. Tapi orang-orang yang tidak beriman, nak puasa sehari pun berat. Jangan dibuatlah tuan-tuan. Itu kafarah bagi kita langgar sumpah. Ringkaslah tu, dia tak ada panjang sangat kan. Dan yang ketiga ni yang tak boleh ni tuan-tuan, yamin al-ghumus. Dalam kitab fiqh sebut sumpah palsu. Yamin al-ghumus ni yang tidak dibenarkan, sumpah yang berisi dengan kepalsuan dan kedustaan. Ni yang banyak orang buat, sama ada sumpah itu di dalam mahkamah ataupun sumpah itu di luar mahkamah. Luar mahkamah paling banyak tuan-tuan. Orang sumpah kat masjid, orang sumpah dekat situ, pergi sana, pergi pejabat agama, sumpah. Semua nak sumpah tuan-tuan. Macam saya sebut tadi lah, sumpah palsu ialah dia nak menafikan satu-satu tuduhan. Dia dituduh dan dia bersumpah dia tak buat. Tak boleh lah macam tu tuan-tuan. Dia kaedah fiqah dia, bukti bagi mereka yang menduduh, saksi sumpah bagi mereka yang dituduh. Tuan-tuan faham tak? Sumpah ni tuan-tuan untuk mereka yang dituduh. Tetapi selepas penuduh tidak boleh memberikan pembuktian. Ini kalau tuan-tuan pergi mahkamah, ya. Kadang-kadang dibuat satu tuduhan berkaitan dengan mungkin harta pencarian, atau yang ringan-ringan lah tuan-tuan, bukan yang berat-berat. Kes yang berat-berat tu jadi dipanjang cerita dia. Yang ringan-ringan ni, misalnya orang tu tuduh, kau tuduhkan sekian dekat mahkamah. Tapi orang yang menduduh tu tak boleh datangkan dia punya bayinah. Bayinah ni bukti. Maka hakim akan tolak kepada yang dituduh pula untuk mempertahankan diri. Sebab dalam kaedah dalam mahkamah ni tuan-tuan, selagi mana orang yang dituduh, selagi mana orang yang menuduh tidak membuktikan orang yang dituduh atas kesalahan dia, selagi mana itu tuan-tuan, start daripada didakwa tu, dia ialah orang-orang yang bebas. Selagi mana hakim tak putuskan dia bebas, dia tidak bersalah ataupun dia bersalah, dia bebas, dia adalah orang yang terlepas. Dia punya zimmah ataupun tanggungjawab untuk memberikan pembuktian jatuh kepada tu orang yang menuduh. Sekarang dunia terbalik tuan-tuan. Sekarang dunia terbalik, tuan-tuan pun faham kan. Tapi ni kaedah ni tuan-tuan, ni kaedah. Kena. Sebab itu tuan-tuan, orang yang menuduh kena datangkan bukti. Sebab tu kita dekat mahkamah kita ada pendakwa kan, yang membuat pendakwaan. Walaupun yang mengadu kita orang lain sekian ni buat kat kita mengadu dekat mahkamah ataupun kat polis. Kalau syariah, dekat mahkamah syariah lah, dia tak ada pergi kat polis ataupun pergi dekat pejabat agama. Kes mahkamah syariah dia terus pergi mahkamah syariah, dia refer terus. Adalah daripada penguasa agama kepada pendakwaan kepada mahkamah. Dia ada proses-proses dia tuan-tuan. Tapi ada juga orang buat sumpah di luar mahkamah. Ni yang banyak tuan-tuan, buat kat masjid, buat dekat pasar. Buat kat pasar tak ada lah. Sampai satu tahap dulu ada satu tim bola sepak tuan-tuan, bukannya pemimpin ni, tim bola sepak buat sumpah dengan Al-Quran, nak menafikan satu-satu benda lah dalam organisasi. Sampai tahap macam tu tuan-tuan, orang bermain dengan sumpah. Ni tak boleh tuan-tuan. Ancaman Allah SWT sangat besar. Sebab tu Nabi SAW sebut al-kabairu al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun naf wal yaminul ghamus. Dosa-dosa besar ialah syirik kepada Allah, derhaka terhadap ibu bapa, membunuh suatu jiwa dan sumpah dusta. Ni dia punya azab yang Allah SWT bagi. 3 golongan yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat, tidak menyucikan mereka daripada dosa, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Orang yang pertama, orang yang melabuhkan kainnya kerana sombong, orang yang selalu mengungkit-ungkit dengan pemberian, dan peniaga yang melariskan barangan jualannya dengan sumpah dusta.
Ni pun tidak dibenarkan dengan ancaman yang sangat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada juga tuan-tuan satu hadis juga, sesiapa yang bersumpah dengan sumpah palsu dengan tujuan untuk mengambil bahagian harta seorang muslim, maka dia akan bertemu Allah dalam keadaan dia murka kepadanya. Baginda bertanya, walaupun nilainya sedikit? Baginda menjawab, walaupun nilainya sebesar kayu siwak. Walaupun sebesar kayu siwak. Apatah lagi yang melibatkan transaksi-transaksi yang besar sikit, yang melibatkan sumpah-sumpah palsu ni tuan-tuan, kita kena elakkan. Kena elakkan supaya kita juga tidak terlibat dengan perkara-perkara itu, dengan ancaman-ancaman daripada Allah SWT berkaitan dengan orang yang melibatkan sumpah. Sebab itu tuan-tuan, kalau ada satu ketika last kali ya tuan-tuan, kalau kita ada buat sumpah ni, kita nak bertaubat kepada Allah SWT, pertama kita kena taubat sungguh-sungguh lah. Watubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya. Ni tuan-tuan, kalau kita buatlah. Dia bukan taubatnya, bukan sumpah je. Maksudnya kita buat dosa, kita taubat sungguh-sungguh. Buat dosa, taubat sungguh-sungguh. Taubat sungguh-sungguh tuan-tuan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang dah terlanjur bersumpah ni tuan-tuan, ataupun ambil hak orang lain. Yang kedua, mengembalikan hak manusia yang dia lakukan dosa terhadapnya. Ni kita kena buat tuan-tuan. Walaupun kes tu berlaku 30 tahun dulu. Sebab itu dia ada dua. Pertama, dosa kita dengan Allah. Kedua, dosa kita dengan manusia. Kalau dosa kita, hak kita dengan Allah SWT yang kita buat tuan-tuan, yang tak ada sangkut paut dengan manusia, syaratnya ada 3. Pertama, menjauhi dan meninggalkan maksiat. Yang kedua, menyesal kerana melakukan maksiat tersebut. Dan ketiga, berazam dan bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat itu selama-lamanya. Itu kalau kita buat dosa dengan Allah. Yang keempat tuan-tuan, kalau kita buat dosa dengan manusia, yang keempat, syarat 3 kena patuhi taubat tadi. Dan yang keempat, disebutkan oleh ulama, hendaklah dia meminta dibebaskan daripada hak orang yang dizaliminya. Jika berbentuk harta benda atau sejenisnya, maka dia harus mengembalikannya kepada orang yang diambil hartanya. Jika dalam bentuk tuduhan palsu atau seumpamanya, maka hendaklah dipulihkan namanya atau meminta maaf kepadanya. Jika ia berbentuk ribah, maka harus dimintakan halal. Ini kena buat tuan-tuan. Kita ambil harta orang, kita kena pulangkan. Kalau dulu-dulu kita pernah buat tuan-tuan, dia taubat je tak selesai. Dia hubungan manusia tuan-tuan, taubat je kita kena buat. Tapi kalau kita ambil harta manusia, kita kena pulang tuan-tuan. Ada ambil hak orang, kita kena pulangkan hak orang. Lagi-lagi hak anak-anak yatim. Hari ini bukan sikit tuan-tuan. Orang yang mengambil harta anak yatim. Tu ancaman tuan-tuan. Nabi SAW. Nabi SAW sebut, ana wa kafilul yatim hakaza. Aku seperti aku dan anak yatim, orang yang menjaga anak yatim seperti ini tuan-tuan. 2 jari rapat. Sebab Nabi juga anak yatim. Ancaman kepada orang yang makan harta anak yatim sangat besar. Bukan sikit tuan-tuan. Individu makan harta anak yatim. Orang yang bergaduh tu buat tuntutan-tuntutan kat mahkamah, ambil harta anak yatim tak dapat pun. Saya ada jumpa satu organisasi tuan-tuan. Organisasi ni nak buat satu tempat yang sangat mulia, buat masjid tuan-tuan. Tetapi pinjam daripada harta anak yatim tak bayar-bayar. Tuan-tuan agak-agak tersangkut tak dia punya amalan tu? Sangkut tuan-tuan. Dosa besar. Makan harta anak yatim ni. Sebab lagi-lagi orang yang menjaga organisasi anak yatim, itu kita dah bincangkan tuan-tuan. Berkaitan dengan dosa memakan harta anak yatim, sebelum ni kita dah bincangkan. Yang ketiga, ingatlah sesungguhnya bersumpah dengan sumpah palsu adalah termasuk dalam dosa besar. Itu yang kita dah sebutkan tadi. Sehingga Nabi SAW sebut, ini terakhir tuan-tuan. Man qala fi mu'min ma laysa fihi askanahullah radghatal khabal. Saya sangat radghatal khabal ni saya cerita tuan-tuan. Saya baca ni Allah tersentuh, takut tuan-tuan. Hatta yakhruja mimma qala. Barang siapa mengatakan tentang seorang mukmin sesuatu yang tidak ada padanya, ni sama ada kita tuduh, kita ngumpat orang tu tak buat, kita kata orang tu buat, Allah akan menempatkannya di dalam radghah al-ghabal, radghatal khabal, selama mana dia tidak keluar meninggalkan dosa apa yang dia katakan, selagi mana dia tidak bertaubat. Imam Al-Khattabi menafsirkan radghatal khabal apa tuan-tuan? Peluh dan lendir ahli neraka. Peluh dan lendir ahli neraka. Kita tak nak bayangkan tuan-tuan, peluh dan lendir ahli neraka. Sedangkan Nabi SAW sebut, di mahsyar kelak je orang akan lemas dengan mengikut tahap dosa masing-masing. Lemas je tuan-tuan. Belum lagi yang Nabi SAW sebut, manusia-manusia dibangkitkan yang tidak beriman, dibangkitkan kepala di bawah, kaki di atas.
mana tasawwar. Kita tak boleh nak bayangkan bagaimana azab Allah SWT yang sangat dahsyat. Kita tak boleh nak gambarkan tuan-tuan. Sebab azab ataupun syurga neraka ni Nabi SAW sebut mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Dia sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati kita pun bagaimana keadaan nikmat dan juga azab daripada Allah SWT. Ya, Allah SWT cerita dalam Al-Quran, Nabi SAW cerita dalam hadis-hadis, tapi sekadar cerita tuan-tuan, kita tak boleh gambarkan. Kita boleh gambarkan mengikut had limitasi kita sebagai manusia sahaja. Kita tak boleh nak gambarkan bagaimana azab Allah SWT, ancaman-ancaman yang Allah SWT bagi kepada orang-orang yang membuat dosa ni tuan-tuan. Sebab itu kita kena menginsafilah. Setiap apa kita belajar ni tuan-tuan, yang kita bincangkan ni berkaitan dengan dosa-dosa besar, dia melibatkan supaya kita tak buat, supaya Allah SWT jauhkan kita daripada azab Allah SWT. Sekecil-kecil benda yang kita buat, Allah SWT akan perkirakan tuan-tuan. Hatta seposen yang kita ambil, seposen yang kita belanjakan, di mesin yang kita belanjakan juga, dia termasuk dalam kiraan hisab kita tuan-tuan. Jangan kata kita terlepas, tak ada. Dia tetap juga dalam hisab kita. Sebab tu tuan-tuan, dia nak bersihkan hati kita, selain daripada kita buat amalan-amalan infradi tadi, istighfar dan sebagainya. Salah satu tuan-tuan, nak bersihkan hati kita, selain kita tolong orang, cakap benda yang baik, tu tabung masjid kat tengah-tengah tuan-tuan. Setiap kali datang solat, tuan-tuan masuk dalam tabung. Dia akan melembutkan hati kita, anak kita, kita punya keluarga dan juga masyarakat kita dengan sedekah. Tapi niatlah, innamal a'malu binniat. Setiap amal tu bermula dengan niat. Sebab itu tuan-tuan, kita nak buat juga dengan niat. Macam kita baca Fatihah tadilah. Kita nak beramal kan, ada niat-niat tadi. Niat Allah SWT lindung zahir dan juga batin kita. Tuan-tuan muslimin muslimat mati Allah SWT. Sekadar tu untuk kita punya perbincangan ringkas berkaitan dengan kesaksian dan juga sumpah dusta ataupun sumpah palsu ni. Nampak sikit tetapi impak sangat besar tuan-tuan, sebab dia melibatkan orang. Dia sumpah dan juga kesaksian ni dia melibatkan orang. Dia melibatkan sama ada orang bersalah, orang tak bersalah. Dia akan melibatkan kita zalimi orang atau sebaliknya. Ini tuan-tuan satu benda yang besar. Kita kena ingatkan diri kita dan juga masyarakat kita lah berkaitan ni. Kadang-kadang sikit-sikit sumpah, tak boleh tuan-tuan. Nak sumpah boleh, sumpah pergi mahkamah, hakim kata sumpah, baru sumpah. Itu belum lagi kita belajar tentang li'an. Sumpah li'an kan, ada sumpah laknat dan sebagainya. Itu berbeza tuan-tuan. Li'an dia berbeza, zihar juga dia berbeza. Ada lah sumpah-sumpah dalam mahkamah, dia punya lafaz. Sumpah dengan nama Allah tuan-tuan. Yang diterima ialah sumpah dengan nama Allah, bukan sumpah dengan orang lain. Aku bersumpah atas ustaz sekian, ustaz tak boleh. Aku bersumpah. Lagi-lagi orang dulu dia bersumpah, kalau dekat zaman Nabi tuan-tuan, orang bersumpah dengan Lata wal Uzza, dengan berhala-berhala yang sangat hebat. Dikatakan begitu. Dia bersumpah dengan berhala kan. Itu lagi tak boleh, lagi haram tuan-tuan. Okey, sekadar itu untuk perbincangan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaat, sedikit ilmu yang kita kongsikan pada pagi ini dapat kita amalkan dalam kehidupan. Yang baik datang daripada Allah SWT, yang kurang, yang lemah itu atas kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah dan salam as. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina wa tawassaw bis sabr. Sallallahu